Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Marilah sama-sama kita mulakan pengajian kita pada malam ini dengan membaca kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. نويت علم التعليم والنفع والانتفاع والمذاكرة والإفادة والاستفادة والحث على تمسك بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والدعاء للهدى ودلال الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه آمين آمين يا رب العالمين. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من حافظ على أمتي 40 حديثا من أمر دينها بعثه الله يوم القيامة في زمرة الفقهاء والعلماء أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. Barang siapa daripada umatku yang menghafal 40 hadis tentang agamanya, maka dia akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala pada hari kiamat di tengah-tengah himpunan atau di kalangan para fuqaha dan juga para ulama. Hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, ibu-ibu, bapak, tuan-tuan, puan-puan, muslimat, pertama dan selamanya marilah sama-sama kita merafakkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan pada malam ini kita dapat dipertemukan sekali lagi untuk meneruskan sesi pengajian kuliah bulanan kita membicarakan hadis 40 yang disusun oleh Imam An-Nawawi rahimahullahu taala. Dan pada malam ini insya-Allah kita akan bacakan hadis yang keempat di bawah tajuk pusingan penciptaan manusia dan kematian. Alhamdulillah, insya-Allah. Tuan-tuan, dalam hadis mukaddimah yang saya bacakan tadi, sebelum kita baca hadis yang keempat ni, Nabi sallallahu alaihi wasallam sebutkan dalam mukaddimah Imam Nawawi disebutkan hadis ini, man hafaza ala ummati 40 hadisan min amri diniha. Barang siapa di kalangan umatku yang menghafaz 40 hadis 40 hadis tentang agamanya, tentang urusan agamanya. Tak semestinya tuan-tuan menghafal hadis 40 yang kita bacakan pada malam ini yang disusun Imam Nawawi. Tidak semestinya. Apa-apa hadis yang tuan-tuan boleh baca, tuan-tuan mampu untuk hafal, tuan-tuan mampu untuk ingat. Sebagai contoh, hadis berkaitan dengan solat, perintah solat, mungkin hadis berkaitan dengan bab wuduk, hadis bab azan, ada boleh pada azan kan, idza sami'tumun nida faqulu mithla ma yaqul muazzin, barang siapa yang mendengar suara azan faqulu mithla ma yaqul muazzin, maka hendaklah dia mengatakan ataupun mengucapkan lafaz yang sama seperti mana muazzin lafazkan. Kalau kalau Bilal ataupun muazzin itu melafazkan Allahu Akbar, maka kita jawab dengan Allahu Akbar. Itu baru satu hadis, hadis bab azan. Lepas tu bab wuduk, hadis bab wuduk. Saya pun lupa kan apa hadis bab wuduk ni. Hadis bab wuduk hafal satu ataupun dua. Kemudian hadis bab solat, hadis bab masa waktu,
Lepas tu hadis berkaitan dengan saf salat, hadis berkaitan dengan salatul jamaah. Salatul jamaah afdalu min salatil fazi bi 27 darajah. Salat berjemaah, salatul jamaah afdal, lebih baik daripada salatul fazi, salat secara sendirian, secara individu. Bi 27 darajah, sebanyak 27 kali ganda. Dah berapa hadis lah tuan-tuan baca? 3, 4. Kumpullah sikit-sikit. Ambil ibadah yang lain pula, bab puasa. Man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Hadis bab puasa. Hadis bab qiyamul lail pula, man qama Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Hadis pula tentang kelebihan bulan Ramadan itu sendiri. Idza jaa Ramadan futihat abwabul jannah wa ghuliqat abwabun nar wa sulsilati syayatin. Ada hadis apa lagi? Tu bab puasa. Ambil pula hadis bab zakat. Ambil pula hadis bab haji. Kumpul. Adalah dalam 40 hadis. Cukuplah. Itu yang dimasukkan dalam hadis Nabi SAW. Man hafaza ala ummati 40 hadisan min amri ummati min amri diniha. Barang siapa yang menghafaz sebanyak 40 hadis tentang urusan agamanya, maka ba'athahullah yaumal qiyamah fi zumratil fuqaha wal ulama. Maka Allah angkat dia, Allah akan himpunkan dia pada hari kiamat kelak bersama dengan para fuqaha. Dia ni ngaji tak pandai, ngaji tak tinggi. Orang kata siapa ni? Ni tak kenal, muka tak kenal ni. Ngaji ama tak apa, mengaji, nak kata ngaji pondok tak ngaji pondok. Nak kata ngaji tinggi-tinggi tak ngaji tinggi-tinggi. Mungkinlah SPM pun tak lepas kan? Mungkinlah kan. Tapi dia ni rajin pergi kuliah. Dia rajin pergi kuliah. Malam ni hadis keempat. Apa yang kita kongsikan ataupun penceramah cerita kata hadis ditulis. Apa tajuknya? Kalau mampu hafal dia punya hadis, malam ni kebetulan hadis ni panjang sikit. Jenuh lah sikit nak hafal kan. Tukang baca pun tak hafal, hadis ni panjang. Jadi dikumpul. Takkan dalam 10 tahun, 20 tahun ataupun 30 tahun usia kita, 40 tahun usia kita sepanjang kita hidup, dan mungkin dalam seminggu tu 3-4 kali kita dapat hadir ke kuliah maghrib ataupun kuliah subuh dan sebagainya. Takkan tak ada satu hadis yang kita mampu untuk hafal. Paling tidak paling tidak hadis pendek-pendek jadilah. Innamal a'malu binniyat. Tak ingat sampai habis lah ustaz. Tak apalah, cukup. Hadis awal, hadis yang pertama dalam himpunan Arba'in, hadis 40 ni. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa, sampai akhir hadis. Paling tidak. Yang apa kita hafal? Doa makan hafal lah. Doa makan, doa tidur, hafal. Itu penting juga. Yang itu penting juga. Doa makan ke doa tidur itu penting juga. Itu menjadi amalan harian kita. Tetapi ini ekstra. Ini advance. Advance. Tak nak ke kita kalau Nabi SAW nak janjikan kita ni akan dibangkitkan di kalangan para ulama dan juga para fuqaha. Kita ngaji bukanlah lepasan pondok ke lepasan Universiti Al-Azhar ke mana ke kan. Kita bukanlah wah hebat-hebat. Nak berkawan dengan ustaz-ustaz pun rasa segan je. Tapi mana tahu dekat akhirat Allah bangkitkan kita pada hari kiamat. Kita duduk dalam geng-geng ustaz ni. Dalam grup WhatsApp ustaz lah kata. Dekat akhirat tu kita duduk dalam geng-geng ulama ni. Jumpa ulama ni nampak, siapalah aku sebenarnya? Apa sebenarnya amalan aku buat? Rupanya dekat dunia kita ada hafal hadis. Dia bukan sekadar hafal, amal lah. Bukan sekadar hafal, kita amal. InsyaAllah. Mudah-mudahan insyaAllah. Baik. Hadis yang keempat di bawah tajuk pusingan penciptaan manusia dan kematian. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Abdurrahman Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala haddatsana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa sadiqul masduq. Inna ahadakum yujma'u khalquhu fi batni ummihi 40 yawman nutfatan thumma yakunu 'alaqatan mithla dhalik thumma yakunu mudghatan mithla dhalik thumma yursalu ilayhi al-malaku fayanfukhu fihi ar-ruh wa yu'maru bi arba'i kalimatin bi katbi rizqihi wa ajalihi wa 'amalihi wa shaqi أو سعيد وشكي أو سعيد فوالله الذي
Fawallahi alladhi la ilaha ghairuh inna ahadakum la ya'malu bi'amalin ahli jannah hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dhira' fayasbiqu alaihi alkitab fayamalu bi'amali ahli an-nar fayadkhuluha wa inna ahadakum la ya'malu bi'amali ahli an-nar hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dhira'an fayasbiqu alaihi alkitab fayamalu bi'amali ahli al-jannah fayadkhuluha. Rawahu Bukhari wa Muslim. Hadis panjang tuan-tuan, kalau mungkin tuan-tuan nak ambil masa juga untuk nak hafal. Baik, hadis yang bermaksud daripada Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Abi Abdurrahman Abdullah bin Mas'ud, itu nama penuh dia. Tuan-tuan ingat tak pengajian minggu lepas, bulan lepas, pengajian yang lepas saya ada menceritakan tentang 4 Abdullah. Ingat lagi cerita 4 Abdullah. Hadis yang ketiga yang kebetulan kita baca, hadis yang ketiga yang diriwayatkan daripada Abi Abdurrahman Abdullah bin Umar bin Al-Khattab. Dia ada 4 Abdullah yang termasyhur, yang sama baya, umurnya sama baya. Abdullah bin Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhuma, kemudian Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhuma, kemudian radhiyallahu anhuma. Kemudian satu lagi Abdullah bin Abdullah bin Zubair. Abdullah bin Zubair, Abdullah bin Umar, Abdullah bin Umar bin Al-Khattab, kemudian Abdullah bin Abbas, kemudian Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhuma, kemudian Abdullah bin Zubair radhiyallahu anhuma. 4 Abdullah ini sama baya, masuk Islam sejak kecil lagi, dan bersama-sama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. 4 Abdullah ni. Tetapi pada malam ini kita baca Abdullah, Abi Abdurrahman Abdullah bin Mas'ud. Dia tidak tergolonglah di kalangan 4 Abdullah ni, tapi dia juga salah seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang hebat dan juga yang banyak meriwayatkan hadis. Yang banyak meriwayatkan hadis. Kita cerita sikit tentang perawi. Siapakah Abdullah bin Mas'ud ni? Antara kisah hidup beliau, Abdullah bin Mas'ud ni dia seorang pengembala. Satu ketika Nabi datang berjumpa dengan dia. Nabi nak minta susu, susu kambing ataupun susu unta, wallahu alam, saya lupa. Minta, lepas tu dia tak ada, tak dapat, ketika itu tak dapat nak disediakan susu, nak hidangkan kepada Nabi. Maka dikatakan Nabi, aku tak ada susu nak bagi dekat kamu wahai Rasulullah. Kemudian dengan mukjizat Nabi sallallahu alaihi wasallam, unta segala ternakan itu menjadi sihat dan mengeluarkan susu. Secara, orang kata apa, secara mendadak, secara mengejutnya masuk Islam si Abdullah bin Mas'ud ni, sahabat Nabi ni. Terus masuk Islam. Ini kisah Abdullah bin Mas'ud. Dan ada satu ketika juga, ketika mana Nabi sallallahu alaihi wasallam balik daripada Taif. Cerita Taif ni panjang. Kalau tuan-tuan, kalau kita cerita pasal Taif ni, tak jadi mengaji malam ni kan. Cerita ni menarik. Carilah mana-mana buku Sirah Nabawiyah, baca kisah perjalanan Nabi ke Taif tu. Itu antara cerita yang paling saya minat. Sejarah yang paling saya minat. Pernah satu ketika Sayyidina Aisyah radhiyallahu anha tanya kepada Nabi, "Ya Rasulullah, sepanjang perjalanan hidup Nabi ni, apakah yang paling perit, perjalanan yang paling sukar yang dihadapi oleh baginda Nabi?" Aisyah tanya kepada Nabi. Maka jawab Nabi SAW adalah peristiwa Taif. Yang paling perit adalah peristiwa Taif. Sebab peristiwa Taif itu berlaku pula, baru berlaku selepas kematian, kewafatan Siti Khadijah. Jadi Rasulullah ni hilang, bukan Siti Khadijah, bapa Abu Talib. Rasulullah SAW pada ketika itu hilang tempat penggantungan, hilang dia punya backup dia, supporter dia. Jadi ketika itulah kafir Quraisy berani untuk nak menentang Rasulullah, dan sehingga Rasulullah bawa diri keluar daripada Makkah, pergi ke Taif. Rasulullah tak lari tuan-tuan. Tapi kita tak cerita lah, tak cerita malam ni, kita cerita bab Taif. Panjang pula, dia dah melari cerita bab Taif. Baik, bila mana Rasulullah SAW balik daripada Taif sampai ke Mekah, Rasulullah berjumpa dengan Abdullah bin Mas'ud. Berjumpa dengan Abdullah bin Mas'ud.
Kemudian Rasulullah minta dengan Abdullah bin Mas'ud, minta perdengarkan aku bacaan Al-Quran, bacakan aku pada Quran, iqra'ul Quran alayya. Rasulullah minta Abdullah bin Mas'ud baca Quran. Jadi Abdullah bin Mas'ud ni terpinga-pinga. Abdullah bin Mas'ud kata, mana mungkin aku boleh membacakan, mana mungkin aku akan bacakan Al-Quran kepada orang yang diturunkan Al-Quran kepadanya. Macam kita lah, segan, sahabat ni segan, hormat kepada Nabi. Wahyu Al-Quran ni turun pada Nabi. Dan kenapa pula dia nak baca pada Nabi? Tetapi Nabi nak dengar. Nabi nak dengar. Kemudian Abdullah bin Mas'ud dibacakan kepada Nabi. Kemudian pada ketika itu Nabi mengambil sebatang ranting, kemudian Nabi buat lingkaran bulatan, dikeliling keliling Abdullah bin Mas'ud. Rupa-rupanya Nabi suruh Abdullah bin Mas'ud ni baca Al-Quran, dan Al-Quran itu diperdengarkan pula kepada golongan jin. Cerita jin pula, golongan jin. Jadi jin diperdengarkan, kan kita baca dalam surah jin kan, macam mana, lupa ayat kuliah, tengok surah jin balik, kena buka balik surah jin tu. Cerita tentang jin diperdengarkan oleh Abdullah bin Mas'ud tentang bacaan Al-Quran. Allahumma salli. Qul uhiya ilayya annahu istama'a nafarum minal jinni faqalu inna sami'na qur'anan ajaba. Katakanlah wahai Muhammad, telah diwahyukan Quran kepada kamu, bahwasanya sungguhnya satu rombongan jin datang kepada kamu untuk mendengarkan Al-Quran. Lalu mereka pun menyampaikan hal itu kepada kaumnya dan berkata, semuanya kami telah mendengar Al-Quran, yang ini sebuah kitab yang suci yang susunannya itu kandungannya sungguh menakjubkan. Pertama kali golongan jin mendengar bacaan Al-Quran. Jin. Itu cerita dia lah. Ini kehebatan Abdullah bin Mas'ud ni. Dan satu ketika Abdullah bin Mas'ud ni dia panjat pokok. Kemudian sahabat-sahabat lain nampak Abdullah bin Mas'ud tengah panjat pokok, dan ketika di panjat pokok tu terselak kain dia, dan nampak betis Abdullah bin Mas'ud, kurus kering Abdullah bin Mas'ud ni, nampak keting, nampak orang kata kering, kurusnya Abdullah bin Mas'ud. Kemudian sahabat-sahabat ni gelakkan dia. Kemudian Nabi kata apa? Jangan kamu ketawakan Abdullah bin Mas'ud, sesungguhnya kakinya itu lebih berat timbangannya di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, lebih berat daripada gunung Uhud. Nak kata besarnya amalan, hebatnya amalan Abdullah bin Mas'ud ni. Dan paling special sekali bagi Abdullah bin Mas'ud, Nabi pernah doakan kepada dia, Allahumma faqihu fid din wa 'allimhu ta'wil. Nabi doakan kepada Abdullah bin Mas'ud, ya Allah, faqihu fid din, bagi faham agama pada Abdullah bin Mas'ud, dan wa'allimhu ta'wil, dan ajarkanlah dia ilmu ta'wil ataupun ilmu tafsir Al-Quran. Ni hebat Abdullah bin Mas'ud. Nabi pernah doa dengan dia. Itu sedikit sebanyak cerita tentang perawi hadis yang kita baca kepada orang itu, biodata dia. Kenal bila kita baca hadis yang diriwayatkan oleh seorang sahabat, dan sahabat itu siapa kita kenal, inilah sahabatnya. Siapa Abdullah bin Mas'ud, siapa Abdullah bin Abbas, siapa Abdullah bin Umar bin Al-Khattab, siapa Abdullah bin Amr bin Al-As, siapa Abdullah bin Zubair. Jadi sahabat-sahabat ni mudah-mudahan bila kita kenal sahabat, datang rasa cinta untuk kita mengikuti jejak langkah para sahabat. Bagaimana sahabat juga mengikuti jejak langkah Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam nak mengamalkan agama. Baik. An Abi, apa tadi terjemahannya, daripada Abdullah bin Mas'ud, Abi Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu katanya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memberitahu kepada kami, dan baginda adalah seorang benar dan dibenarkan, wa huwa sadiqul masduq. Rasulullah ini seorang yang benar dan dibenarkan. Sesungguhnya seorang itu daripada kalian, sesungguhnya seorang daripada kamu, daripada kalian, dikumpulkan penciptaannya dalam perut ibunya sebagai setitis air dalam masa 40 hari. Kemudian dia menjadi segumpal darah, dan 40 kemudian dia menjadi segumpal darah dalam masa 40 hari.
kemudian menjadi seketul daging dalam masa 40 hari berikutnya. Kemudian dihantar kepadanya malaikat, lalu ditiupkan roh dan ditulis baginya empat kalimah ataupun 4 perkara, iaitu ia ditentukan akan rezekinya, ajalnya, amalannya, sama ada seorang itu celaka ataupun seorang itu bahagia. Maka demi Allah yang tiada Tuhan melainkan Dia, sesungguhnya seorang daripada kamu akan beramal dengan amalan ahli syurga, sehinggalah jaraknya di antara syurga sekadar satu hasta, dan telah terdahulu dalam ilmu Allah, lalu dia beramal dengan ahli neraka, lalu dia dimasukkan ke dalam neraka. Dan sesungguhnya seorang itu dari kalangan kamu akan beramal dengan amalan ahli neraka, sehingga menjadi jaraknya antara dia dengan neraka sekadar satu hasta, dan telah terdahulu dalam ilmu Allah, lalu dia beramal dengan ahli syurga, maka dia dimasukkan ke dalam syurga. Hadis sahih riwayat Bukhari dan Muslim. Ada 2-3 perkara yang 4 perkara yang disebutkan dalam hadis ini, yang mana Nabi SAW ceritakan kepada para sahabat tentang penciptaan ataupun pusingan penciptaan manusia ni daripada hidup sampai dia mati. Yang mana manusia ini disebutkan dalam hadis ini, ahadakum yujma'u khalqahu fi batni ummi. Ini semua orang tahu kan, lahir daripada perut ibu, dan proses tu bagaimana berlaku, 40 hari daripada air, kemudian bertukar menjadi seketul darah, ataupun segumpal darah, daripada segumpal darah 40 hari berikutnya menjadi seketul daging. Kan dalam surah surah Al-Mu'minun, summa khalaqna nutfata 'alaqatan fa khalaqna al-'alaqata mudghatan fa khalaqna al-mudghata 'idhaman fa kasawna al-'idhama lahma. Summa khalaqna nutfah, kemudian kami jadikan dari khalaqna nutfah, jadi daripada air benih itu, alaqah, segumpal ataupun segumpal darah. Summa khalaqna al-alaqata mudghatan, daripada segumpal darah itu berubah menjadi segumpal seketul daging. Kemudian summa khalaqna nutfata 'alaqatan fa khalaqna al-'alaqata mudghatan fa khalaqna al-mudghata 'idhaman. Kemudian segumpal daging ataupun seketul daging itu disaluti ataupun dimasukkan ataupun dijadikan tulang belulang. Dimasukkan tulang belulang, fa khalaqna al-'idhama lahma. Kemudian dijadilah seketul daging yang sempurna, jadilah bentuk rupa manusia yang sempurna. Ni nak menceritakan tentang kejadian Allah Subhanahu wa taala. Quran ini dia mendahului sains. Al-Quran mendahului sains, mendahului pakar-pakar sejarah, pakar-pakar geologi, pakar-pakar perubatan medik dan sebagainya. Ini cerita dalam Al-Quran. Nabi bawa hadis Nabi pula dalam ni. Mana mungkin Al-Quran ini diketepikan ataupun dikesampingkan daripada kehidupan kita. Ada orang dikata nak hidup dengan Al-Quran ni dalam bab ibadah ataupun dalam hidup agama ni hanya tumpu kepada ibadah saja. Dalam bab perubatan, dalam bab sains ni, dalam bab teknologi, ketepikan Al-Quran. Al-Quran tak pernah cerita bab teknologi, katanya. Al-Quran tak pernah cerita bab perubatan, katanya. Al-Quran tak pernah cerita bab sains, bab alam cakrawala dan sebagainya, tentang kejadian manusia. Ini dah terbukti. Ini terbukti. Baik. Apa yang kita perlu faham daripada hadis ini? Hadis ini nak menunjukkan kepada kita tentang bagaimana segala keadaan manusia ini bermula daripada awal penciptaan. Allah dah aturkan. Daripada setitis air itu sampailah jadi sebab jadi janin ataupun jadi bayi, jadi manusia yang sempurna. Kemudian dalam perut tu lagi Allah dah tentukan 4 perkara. Allah dah tuliskan tentang 4 perkara. Dan 4 perkara ini yang tak boleh diubah-ubah. Setiap orang dituliskan 4 perkara. Apa disebutkan tadi? Rizqihi wa ajalihi wa amalihi wa syaqi au sa'id. Pertama, rezekinya. Mula-mula sekali Allah cerita bab rezeki dulu. Lahir-lahir kat dunia nak makan apa? Susu siapa yang nak diminumnya? Benda apa yang nak dimakannya? Mula sekali Allah dah rezekikan. Bukan hanya rezeki bab makanan. Allah rezekikan kita lahir daripada perut ibu Islam ataupun bukan Islam. Itu juga rezeki. Benda yang tak pernah kita minta, tak boleh nak request dan tak boleh nak request dan tak pernah di request.
tak boleh diminta dan tak pernah diminta. Syukur kita pada Allah SWT kerana Allah lahirkan kita daripada perut ibu Islam. Ibu kita Islam, kita Islam. Islam baka, Islam keturunan kan. Syukur. Alhamdulillah. Itu rezeki juga, itu disebut ni. Dituliskan rezeki kita. Kemudian pula wa ajalihi, ajal. Lepas rezeki ajal lah. Ajal ataupun kematian. Bila masanya, bila tempohnya. Benda yang sama juga tak boleh di request, tak boleh diminta, nak tangguh ke, nak itu ke, nak ini, tak boleh. Ataupun boleh tahulah, kita dah buat persiapan nak booking tanah lot mana nak jadikan kubur ke apa kan. Benda-benda yang tak boleh dirancang. Yang boleh adalah persiapan untuk mati tu. Yang boleh adalah persiapan untuk menghadapi kematian. Tentang tarikh tu bila, Allah dah tentukan, Allah dah tulis, Allah dah takdirkan. Kemudian wa amalihi, dan amal perilaku kita ni, syakiyun aw sa'idun, hidup kita ni bagaimana, sengsara, celaka ataupun baik ataupun jahat, bahagia ataupun sengsara. Sebab tu dalam hadis ini disebutkan, ditambahkan lagi, ada di antara kalian yang dilihat ya'malu bi'amal ahli jannah, nampak dia ni ahli syurga, beramal, dia ni beramal dengan amalan ahli syurga. Solatnya tak tinggal, puasanya tak tinggal, qiyamul lailnya bangun. Kemudian apa lagi? Dengan zakat, sedekah, infak fi sabilillah, semua. Dia beramal dengan amalan ahli syurga. Hatta ma yakunu bainahu wa baina illa zira'in. Sehinggalah bila nak sehinggalah bila nak sampai ke penghujung akhir hayatnya tu, sejengkal lagi, illa zira'in, sejengkal lagi dia nak hampir masuk syurga. Fa yasbiqu alaihi alkitab, bahkan Allah itu lebih mengetahui, ilmu Allah itu lebih luas. Fa ya'malu bi'amal ahli nar fa yadkhuluha, dan akhir penghujung akhir hayatnya jadi apa? Su'ul khatimah, pengakhiran yang buruk. Wal iazu billah, kita minta lindung pada Allah SWT. Tetapi ini adalah takdir Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kita jangan faham hadis ini dari sudut terjemahan saja. Kalau macam tu, orang kalau dok faham hadis ini sudut terjemahannya, ramai orang tak nak ibadah. Kalau kita ni dah ditakdirkan mati nanti masuk neraka, buat apa ibadah? Ini kalau kita faham terjemahan hadis bulat-bulat semata-mata, tanpa disyarahkan dengan hadis yang lain ataupun diperjelaskan oleh para ulama hadis. Sama juga, wa inna ahadakum la ya'malu bi'amali an-nar. Dia ni orang nampak atas dunia, dia ni jahat betul, samsing kampung dusun. Gangster betul, gangster besar kan. Sikit lagi, sejengkal lagi, illa zira'in, nak nak masuk neraka dah ni. Dia ni kata kalau ni kalau accident ni, dia ni kuat rempit ni kata. Ataupun ini suka berompak ni. Sikit lagi kalau dia jatuh ni, mati confirm neraka. Tu ayat kita lah, ayat kita kan. Ini sikit lagi confirm neraka ni. Tapi fayasbiqu alaihi ya'malu bi'amal fayasbiqu alaihi alkitab fayamalu bi'amali aljannah fadkhuluha. Semua itu di bawah pengetahuan ilmu Allah Subhanahu taala. Walaupun penghujung sikit tu pun sempat lagi Allah boleh selamatkan dia masuk syurga. Dia boleh beramal seperti mana amalan ahli al-jannah, masuk dalam syurga. Ini takdir Allah SWT. Sama juga dalam perkara ini, tak boleh kita terima bulat-bulat, faham terjemahan hadis ini bulat-bulat. Perlu kita faham dari konteks fiqahnya bagaimana. Para ulama mentafsirkan tentang, ulama membahagikan qada dan qadar ini ada dua. Ketentuan Allah SWT dia ada dua jenis. Satu yang boleh diubah dan satu yang tak boleh diubah. Macam mana tu? Ada ke qada ataupun takdir Allah yang boleh ubah? Ada. Ada takdir Allah ataupun qada qadar yang kita boleh ubah. Yang kita boleh ubah. Sebagai contoh, Allah dah takdirkan seseorang itu hidup ni miskin. Memang dilahir daripada keluarga yang miskin. Dia ini lahir daripada keluarga yang miskin. Tetapi dia boleh mengubah takdir kemiskinan dia dengan dia berusaha, bekerja, cari rezeki, dan dia boleh kaya.
Ini takdir yang boleh ubah dengan usaha. Ada orang ini memang dia ni jenis tak tahulah, PL dia ni pemalas betul. Jadi pemalas, belajar pun tak pandai apa semua, tapi dia ni ada kemahiran. Dalam kemahiran dia boleh takdir, dia boleh ubah takdir ataupun nasib hidup dia daripada malas kepada rajin, daripada tak mampu nak buat-buat apa-apa, ada kemahiran. Boleh buka kedai burger kat simpang depan. Boleh buka restoran. Ngaji tak tinggi pun. Belajar semua lingkup. Sekolah tak habis contohnya. Tapi ada kemahiran dalam bab berniaga. Dia berjaya. Inilah yang dibahas oleh para ulama, takdir yang boleh diubah dengan usaha kita. Yang tak boleh ubah ni, rizqihi, ajalihi, apa semua benda ni tak boleh ubah. Tarikh lahir tak boleh ubah, tarikh mati lagi tak boleh ubah, lagi tak boleh ubah. Nak minta tangguh mati, fa iza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Apabila tibanya ajal, la yastakhiruna sa'atan, tidak akan terlewat walaupun sesaat, wa la yasta'jilun, takkan terawal walaupun sesaat. Itu cerita bab ajal, benda yang tak boleh ubah. Tetapi nasib kehidupan, sebab tu dia kata, walaupun hadis ini dia kata orang ini beramal dengan amalan ahli syurga, tiba-tiba mati masuk neraka, boleh jadi tak mustahil. Ini kuasa Allah, ini kehendak Allah. Dan ada orang yang dia beramal dengan amalan ahli neraka, hidup dia penuh dengan maksiat, tetapi dia mati, dia masuk syurga. Ini juga di bawah kuasaan ataupun pengetahuan Allah Subhanahu wa taala. Sebab apa? Faya'maluna amalan faya'malu bi'amalin ahli jannah, ataupun faya'malu bi'amalin ahli nar. Pilihan dia boleh ubah. Dia boleh ubah. Last minute dah tahu dah esok lusa nak mati. Tengok orang banyak cerita, kita tengok cerita-cerita yang mana dia ni non muslim, yang non muslim pun ada, yang muslim pun ada, hidupnya habis teruk. Tiba-tiba hidayah Allah datang, hidayah itu milik Allah. Allah campakkan hidayah dalam hatinya, dalam diri dia. Dia bertaubat, dia berhijrah, kemudian dia bertaubat, isah apa semua, esok lusa meninggal. Syurga dia. Daripada kita tengok hidup dia ni bukan rupa orang ni, bukan rupa orang dah ni cara ni. Tiba-tiba mati masuk syurga dia. Benda tak mustahil. Daripada orang yang kita tengok hebat, kemain dia, dengan tanda sujudnya di dahinya, dengan serban sebakul besarnya, dengan jubah dia meleret, wah, ini confirm ahli syurga ni. Kita tengok, ini confirm ahli syurga ni. Tiba-tiba takdir Allah, akhir hayat sikit je, satu benda je, perkara dia sikit je benda, akhir sekali, fayamalu bi'amalin ahli nar, masuk ke dalam syurga, masuk di ke dalam neraka. Wal iyaz billah. Itu yang kita takut. Sebab tu ulama ajarkan kepada kita, banyakkanlah berdoa, Allahumma khtim lana bihusnil khatimah. Allahumma khtim lana bihusnil khatimah wa la takhtim alaina ya Allah bisu'il khatimah. Ya Allah, akhirkanlah pengakhiran ataupun tamatkanlah pengakhiran hidupku ini dengan husnul khatimah, dengan sebaik-baik pengakhiran. Husnul khatimah itu yang kita harapkan, kita minta. Wala takhtim alaina bisu'il khatimah, jangan kau akhirkan kehidupanku ini dengan su'ul khatimah. Jangan banggalah dengan ibadah kita, jangan banggalah dengan amal kita, jangan confirm lagi kita ni ahli syurga, tak. Jangan confirm lagi kita ni ahli syurga. Walaupun hari-hari kita kaki tak lekang kat masjid, duduk masjid 24 jam, tidur masjid, etikaf masjid, makan kat masjid, semua kat masjid. Jangan bangga dengan amal ibadah kita. Ilmu tu belum cerita bab ilmu lagi. Kita lah ceramah paling hebat, kita lah paling sedap kali, kita lah paling banyak hafal hadis, kita lah paling fasih lagi, paling petah nak ceramah kat orang. Tengok-tengok dia mati ke laut dia. Wal iazubillah. Jadi 4 perkara yang disebutkan tadi, rezeki, rizqihi wa ajalihi wa amalihi wa syakiyun aw sa'idun. Dah isyak dah belum ke? Isyak masuk 4 minit. Baik. 4 perkara ini adalah takdir yang tidak boleh diubah. Yang kita sebutkan tadi, ada 2 jenis takdir. Satu takdir yang kita boleh ubah dengan usaha kita. Kalau hidup kita ni miskin,
bekerjalah, carilah rezeki, ubah takdir hidup kita. Takdir keluarga kita ni kalau miskin, kita bantu keluarga kita cari rezeki, kerja, insya-Allah takdir itu kita akan berubah daripada miskin menjadi senang ataupun menjadi kaya. Banyak dah cerita-cerita kan kita tengok. Ada orang yang mana dijatuh muflis. Ada orang yang memang dia daripada hidup dia daripada kecil lagi susah, terpaksa jaja bawa jual kuih pergi rumah ke rumah, ada yang jual tisu ke, jual kacang ke, jual apa tak kisahlah, sedikit demi sedikit usaha dia yang gigih, yang tekun dan sebagainya, akhirnya dia berjaya. Itu dalam bab urusan dunia pun dia boleh berjaya, betul lagi kalau dalam bab urusan akhirat. Daripada malas nak solat, daripada ni usahalah. Baik, wa ajalihi, cerita dah tadi, benda yang tak boleh diubah. Wa amalihi syakirun aw sa'idun, sama juga. Nampak macam tak boleh nak jadi orang ni, sebenarnya boleh ubah. Benda boleh ubah, benda boleh terbiah. Walaupun hakikatnya hidayah itu milik Allah. Hidayah itu milik Allah. Tetapi bukan bermaksud kita tidak perlu mencari hidayah. Macam artis-artis, selebriti cakap, kenapa tak pakai tudung lagi, kenapa tak tutup aurat lagi? Belum dapat petunjuk, belum sampai seru, belum belum terdetik hati, belum dapat hidayah lagi nak pakai tudung. Macam-macam lah ayat dia. Padahal dia dah tahu tentang hukum, dia belajar tentang hukum halal haram, dedahkan aurat adalah haram, dah belajar dah faham dah, paling tidak kalau tak banyak paling tidak sikit benda dah faham. Tapi kenapa bagi alasan hidayah belum sampai? Dia nak hidayah macam mana lagi? Nak tunggu api neraka tu menyala depan mata ke, depan dia ke, macam mana? Baru nak taubat, baru nak insaf, baru nak kata hidayah itu milik Allah dan sebagainya. Baru nak. Walaupun betul innaka la tahdi man ahbabta walakinallahu yahdi man yasha. Tidak siapa yang boleh bagikan hidayah, berikan hidayah kepada orang yang disuka. Allah yang bagi hidayah. Hidayah itu milik Allah. Tetapi kita perlu cari jalan. Hidup ni dua je, nak bahagia atau nak sengsara, nak ke syurga, nak ke neraka, tu je. Kita dah tahu, dah nampak jalan ke syurga macam mana. Apakah jalan untuk menuju ke syurga? Beramal soleh. Jalan ke neraka senang je. Jalan ke neraka ni banyak, macam-macam jalan. Dua pilihan saja, nak pilih jalan ke syurga ataupun nak pilih jalan ke neraka. Jangan bagi alasan hidayah belum sampai, seru belum sampailah, apalah, belum cukup masa lah ke apa. Tetapi pilihan itu di tangan kita. Nak pilih bahagia atau nak pilih sengsara. Nak pilih bahagia ataupun nak pilih sengsara. Syakiyun aw sa'idun. Benda ini yang boleh kita benda kita boleh ubah. Yang lain tu kerja Allah. Allah ni nak bagi dia berjaya tak berjaya. Ada orang masa dia jahil dulu, dia senang hidup dia, kaya raya, mewah apa semua. Tiba-tiba bila dia hijrah, dia insaf ataupun dia taubat, teruk pula hidup dia. Ada orang macam tu juga. Itulah ujian dia. Ada orang mengeluh pula, solat dah 30 tahun 40 tahun solat, tak kaya pun. Aku sedekah, aku keluar fisabilillah, infak fisabilillah, apa semua, bayar zakat, beribu-ribu tiap-tiap tahun bayar zakat. Macam-macam lah, tak berjaya-jaya pun, kan? Mengeluh pula, salahkan Allah. Sebab itulah Allah sebut dalam Al-Quran, qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun walladzina hum lizakati fa'ilun. Semua Allah kata orang ni berjaya, orang ni berjaya, orang ni berjaya, orang ni berjaya. So insya-Allah kita bertawar sikitlah, insya-Allah. Baik. Jadi 4 perkara ini yang kita sebutkan, ya Allah, tentukan, tuliskan dalam hidup kita yang kita tidak boleh ubah. Jadi beramallah dengan amalan syurga dan teruslah istiqamah, dan kita mengharapkan hidup kita, pengakhiran kita husnul khatimah. Sentiasa doa, Allah bakhtim lana bi husnul khatimah. Jadi mudah-mudahan apa yang kita kongsikan hadis pada malam ini, sama-samalah kita dapat amal, dan mudah-mudahan diberkati dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Subhanakallah.